Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Kerana yang demikian itu istidraj daripada Allah Ta'ala. Sila. Ia ini pelorong daripada sanastabjiluhum min haitsu la ya'lamun. Lagi Allah Ta'ala akan istidratkan, menguatkan sekira-kira dia tidak mengetahui dan tidak perasan. Ini satu bahaya yang sangat besar dalam berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Bila Allah kenakan istidrat, kebanyakan mereka tidak menyedari. Min haitsu la ya'lam. Dia panggil istidrat, menyebabkan seorang tadi hanyut dalam keadaan yang menyangka dia betul, rupanya dia telah terbabas jauh. Dan jangan kamu suka dengan dia, dan jangan kamu suka dengan dia. Ini dengan datangnya ya, limpahan daripada benda-benda madiyah, benda luaran. Dan fikirkan olehmu bahawasanya yang memberi dan yang menegah dan yang memudarat dan yang memerintah alam itu ialah Allah Ta'ala. Mana hendaklah kita suruh dengan terang, minta Allah bukakan pandangan ruhani kita supaya jelas, terang, ya, tidak terhijab dalam memandang hakikat. Ialah an-nafi' yang memberi manfaat dan memberi mudarat, seterusnya ialah dia. Tiada dengan tangan makhluk suatu daripada. Ya, betul-betul macam kita, misalnya kita orang terima surat, bila postman hantar surat kat kita, tangan postman hantar, zahir postman bagi, tapi hati kita bukan postman. Terima kasih je kita tengok kat stamp tu kan, kalau dulu punya surat lah, tengok, wah ni pada Sabah, Sarawak, daripada Johor, ya, Kelantan, mana kita tahu. Tengok tu, oh ni dolah, ni Mamat, nampak tu. Mana hati kita terus pada dia. Padahal zahir tadi, siapa yang beri tu? Postman, bukan postman punya. Ya. Hakikatnya semua tu, kita nak macam postman. Sebab ni, hakikatnya semua minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Ta'ala supaya pandangan ni tenang. Itu hakikat sebenar. Dan kita terbuka tu lah, kita manusia terseksa dalam hidup. Ya, dia dapat tidak, maknanya Swiss penyelesaian dalam hidup dia ialah rojok kepada Allah Ta'ala. Bila tak boleh nak menggalikan balik Tuhan, dia terpusing-pusing, dia berbahaya selalu. Ya, dia payah nak menghadap hadrat Allah Subhanahu Ta'ala, payah memahami dan payah dia nak syuhud akan Allah Ta'ala. Ya, sebab kalau dapat nikmat tu menutup, itu bala pada hakikat. Pemberian yang menutup pandangan kita pada Allah Ta'ala itu dipanggil bala. Zahir bentuk macam nikmat, hakikat adalah bala dari Tuhan. Sebab terputus nar yang antara apa, neraka yang segera apa, ialah patilah. Benda yang memutuskan ingatan kita dengan Allah Ta'ala, memutuskan hubungan kita dengan Allah. Itu dipanggil neraka segera. Ya. Macam syurga pula ada jannatul mu'ajjalah, syurga segera, makrifat. Lawannya apa? Lari, ghaflah, itu neraka. Ya. Istilah sufi dia panggil apa? Neraka segera. Allah. Dan yang memerintah alam semua ni, siapa dia? Iaitu Allah Ta'ala. Ya, semua dengan nasihat kan. Allah yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Soalan kita nampak lah, terasa lah. Itulah jalan yang dirintis oleh golongan salik untuk sampai kepada masuk golongan wasil. Yang ini tiada dengan tangan makhluk suatu, ada hakikat minallah. Satu. Dan bersahabat olehmu dengan segala orang yang jahil, supaya apa? Tujuan itu bukan bersahabat dengan orang jahil, tujuan dia kita jadi jahil kan. Ya, dia suruh bersahabat dengan orang arif, tapi dari sudut nak test ni boleh. Ya, kita campur dengan orang-orang jahil supaya apa tu? Supaya kamu maknanya sampai kamu kepada makam redha bi qada'illah. Orang jahil jauh-jauh kan, kutuk kita menjadi macam-macam bunyi, kita tahan. Perhati itu perhati dia. Itu maknanya. Ya, kita nak melatih memerhati. Dalam kita berkawan dengan orang-orang yang dekat, kita boleh ingat Tuhan. Bila kita campur dengan orang jiran, jadi macam mana tengok. Hak boleh tetap tak benda. Kalau dia tetap, okey. Ya. Macam kita jaga dalam nikmat, segala nikmat sudah buat ibadat, tak ada gangguan nikmat. Pum, terus tekat dia sikit, bala dah ada mumpuk. Maknanya dia belum tamkin. Dia belum mantap. Dia kalau mantap tadi, Tuhan beri lambat nikmat pun tak beranjak, Tuhan uji melepek pun tak beranjak.
Kita boleh tak. Kita berkawan dengan orang saleh, kita boleh senang buat ibadat, nampak? Kita kawan dengan jahil tak? Nak tengok kita terpengaruh ke tidak? Ya, mana kita nak tengok. Kalau dia tetap betul rohani kita tu, menandakan mana dia mula nak tetap betul. Kalau dia bongkar dia nah. Supaya pun nak latih redha, supaya sampai kamu kepada makam redha bi qada'illah. Ya, segala kata dia, segala nista dia, kacau macam-macam dia cakap, kita tahan. Sebab apa? Kita pandang dia bukan pandang yang ada pun orang ni yang kasar macam-macam perangai dia, itu dia pencermin ni, mazhar. Ya, kita nak pandang dia dalam memandang segala makhluk. Dengan menanggung akan menyakiti mereka itu. Orang jahil kan, perangai dia kasar macam-macam, dia menyakiti, kita nak tahan. Cara tahan mana? Kembali pada dia balik. Ya, jadi kita pandang dalam benda itu, kita pandang dia, tak nampak tertutup pandangan kita kepada tindakan kasar, sebab kita nampak semua tu af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Latih. Dan jangan kamu berseteru dengan setengah manusia dan berkasih dengan setengah, kerana seteru kamu itu nafsu. Kebanyakan kita ni bila tak suka dengan orang sebab nafsu kita tak suka. Ya. Dan taulan kamu itu Allah. Maksud dia apa? Yang kita nak berdamping diri hanyalah dengan dia saja. Ya, rapatkan diri dengan dia, bukan dengan makhluk hati itu. Maka tiap-tiap lahzah, tiap-tiap detik sebut olehmu akan Allah. Ingat oleh kamu akan Allah. Jalan. Go dalam jalan. Kemudian sabar olehmu atas bala Allah dengan ketiadaan bantah. Mana jangan ada iktirad, bangkangan dalam semua yang berlaku. Ya. Dalam ni jangan ada. Ya, tuan datang ke dia begini, dia senyap. Ya. Datang ibu hujan, tak apa, panas terik, tak apa, kemarau. Orang duk tarap ni tak ada apa. Sebab dia dah masuk dalam jannatul mu'ajjalah, bermakna hati dia sudah tenang, setenang-tenang dia. Unsur lahiriah tidak boleh mengawal unsur ruhaniah dia. Ya, sebab dia dah mantap. Datanglah apa perubahan luar, dia tak menjejaskan dalam. Tapi jangan dia tak mantap. Dia tak mantap, kalau luar datang dia sengit. Dia kena bala banyak, dia dah anyut. Dia kena uji sikit kan, dia dah melatah. Kan dia boleh mantap. Kalau dia dah mantap, ya, dia boleh matikan pandangan dia dengan makhluk. Itu jelas nampak dia hafal Tuhan. Yang ketiga tu dia ta'rif. Tak mungkin makan, dia tak apa. Ya, duduk kat mana pun dia selamat. Dan sabar oleh kamu atas bala Allah Ta'ala dengan ketiadaan, ya, bantah dan kelahi. Mana ketiadaan iktirad, bangkangan, komen tak ada. Man arafallah kalla lisan. Siapa yang benar kenal Tuhan, kelu lidahnya. Mana kelu lidah, no comment. Kita ada komen itu. Sebab sedang berlazat memandang af'al dan tasarruf Allah Ta'ala pada hakikat. Jangan bantah dan kelahi serta makhluk Ta'ala, supaya apa? Jadi kamu daripada ahlillah, masuk dalam golongan orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala. Dan kamu masuk akan syurga Allah Ta'ala, ya, dengan sabar atas bala tadi itu. Ya, masuk dalam syurga Ta'ala, sama ada syurga yang segerakan di dunia ataupun syurga di sana. Ya, atas sabar atas bala. Sebab memang syurga dilingkung dengan bala. Khuffatil jannah bil makarih wa hufatin nar bi syahwat. Dilingkung jalan ke syurga itu dengan makarih, benda yang nafsu tak setuju. Ya, kepayahan, ujian, penderitaan, ya, macam-macam kepahitan sengaja Tuhan uji. Tapi jalan ke neraka dah bi syahwah sono. Ikut je nafsu dia, terjun terus. Teman. Ya. Jadi kena apa? Sabar. Dan kamu dapat padanya tadi lazat khudur serta Allah Ta'ala atas kadarnya. Mana tinggi mana kita riyadha, insyaAllah kadar itu lah Tuhan buka. Khudurul qalbi ma'allah. Hadir hati dengan Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Itu dituntut. Paslon pada menyatakan reda dengan qada Allah Ta'ala. Hai saudaraku, sucikan olehmu akan Ka'batillah. Semua diberi tajuk disuruh suci. Ya, dia takhliyah dan tahliyah, penyucian, pengosongan dan perhiasan. Sekarang disuruh cuci
bersihkan, sental daripada apa? Marahkan qada Allah Ta'ala. Jangan ada i'tirad, jangan ada bangkang. Berhenti pun jangan, senyap gitu. Ya. Itu dia perlu banyak apa? Zikir kena banyak. Dan hiasi olehmu akan dia dengan redha bagi hukum Allah Ta'ala. Ya, kita kena redha, mana senyap. Taslim dengan apa saja berlaku qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Tuhan dengan mana dua sama hukum ahkam syariat itu satu hukum yang ditetapkan, ataupun hukum dengan mana jaraya ul qada, berlakunya ketetapan-ketetapan yang berbagai-bagai. Ya, bala, senang, susah, macam-macam diuji. Itu mana kita diam ya. Itu tanda orang kenal Tuhan. Ya. Redha dengan bala tadi, redha dengan apa yang Tuhan buat, kemudian dia kenapa? Pandangan dia tadi jelas. Yang jadi berungut, berusing sebab tak jelas. Dia jelas nampak kepada Tuhan, dia tak nampak makhluk, dia tutup dengan makhluk. Ya, itu semua dipanggil bayangan. Bahawa dia jelas, terang, berlazat di dalam situ. Dan janganlah engkau marahkan bagi qada Ta'ala. Marah menjadi benda itu. Kau marah, qada kau Tuhan tak ikut kau, kata Sayyidina Umar. Qada Allah yajri, qada Tuhan itu tak berlaku. Bila engkau tak redha saja, habis rosak. Bala kamu tak redha itu lebih besar daripada bala yang kamu dapat. Ya. Dia kena bala, aksiden patah kaki ke kepala bengkok macam. Itu nak bandingkan dengan apa? Dia tak redha qada Tuhan, tak redha tu lagi dahsyat daripada bala. Ya. Itu bahaya betul. Dia kena senyap betul. Sebab benda ni kena apa? Pusing-pusing balik, dia kena jelas makrifat dengan Tuhan. Dia jelas terang makrifat dengan Tuhan, dia boleh berlazat dengan Ta'ala, dia akan pusing. Adal man'u ainul ata. Berpusing. Bala itu jadi satu pemberian pula dia rasa. Ya. Dan jangan kamu lari daripada bala Ta'ala. Ya, tak payah lari, dia kena mana. Itu memang, tapi minta jangan. Ya Allah, berilah kami bala, jangan. Ya, tapi maknanya lari tak ada lagi. Dia mesti sampai. Dan redha olehmu akan segala af'al Allah Ta'ala. Segala perbuatan Allah Ta'ala di sekeliling kita ni semua tasarruf. Maka kamu kena perhati betul-betul. Sentiasa asah pandangan dalam, biar makin tegang, makin tegang, makin tegang. Dia. Ya. Dan supaya kamu dapat akan lemah lembut pada kahri. Ya, kita tertukar, dia akan bertukar. Itu kata adal man'u ainul ata. Dia bertukar daripada man'u tadi bala, dia tak dapat, tetapi ata dia nampak, itu pemberian. Ya, jadi maknanya dalam bala itu rupanya dia rasa nikmat. Ini pakaian para awliya. Ya, pakaian kekasih Allah Ta'ala, dia duduk di situ. Berpusing. Ya, berpusing, bala Allah Ta'ala itu jadi nikmat bagi dia. Sebab apa? Sebab dia pandang tak sama dengan pandangan orang lain. Orang lain pandangan bentuk lahiriah, jasmani. Itu yang jasmani dia sangkut di umur-umur. Dia tak layan jasmani, dia pandang ruhani. Dia dalam sebenarnya. Pandangan dia lain. Rohani dipandang mana? Dia pandang hadrat Tuhan. Dia pandang af'al Tuhan. Dia pandang janji Tuhan. Ya, bagi orang kena bala Tuhan angkat martabat dia, hapuskan dosa dia, situ dia mati. Akhirnya dia rasa itu satu nikmat lah. Sampai dirasakan bala itu nikmat, baru dia benar makrifat dengan Allah Ta'ala. Selagi dia rasa bala itu bala, sakit tu sakit, dah belum lagi. Itu sama taraf dengan orang-orang biasa. Orang biasa macam tu lah rasa kan. Dan redha olehmu akan segala af'al, mana perbuatan Allah Ta'ala, supaya kamu dapat lemah lembut pada kahri. Ya, bala itu kahri, kekerasan Tuhan, dia tahukannya macam-macam bala, macam-macam musibah, ya, pada tubuh badan, pada satu benda lah, macam-macam. Sampai kita nampak itu satu kelemah lembutan sebenarnya. Ya, nak pandang tu, pandangan dia orang pelik kan. Para awliya ni benda pelik-pelik. Ya, kita tutup, tertutup, dia tutup, terbuka. Tutup baru terbuka. Kau tutup dengan makhluk pun terbuka dengan Tuhan. Ya, kau padam baru terang. Kita padam gelap, dia padam terang. Sebab yang dia padam tu apa? Nafsu. Maka teranglah rohani dia dengan Allah Ta'ala. Tu bahasa-bahasa dia pun terbalik-terbalik, kita nak faham. Sehingga sampai bala itu jadi nikmat. Ya, bukan senang. Sebab tu maksud lain dia orang payah. Ya, tapi Tuhan terik sekejap je. Sebab dia dapat benda pun pelik. Dia panggil apa? Amrun khariqul lil adah. Benda yang mencarikan adat, yang pelik pada biasa.
Sebab apa? Sebab hidup dia luar biasa. Kita nak cari hidup luar biasa. Jangan hidup macam biasa. Daripada kecil besar bertua tak mati macam biasa. Tak ada langsung peningkatan. Tak mahu. Dia peningkatan dia. Dan redha olehmu akan segala af'al Allah Ta'ala supaya kamu dapat lemah lembut pada kahrinya. Pada kahar. Dan dapat manfaat di dalam mudarat. Ya? Dalam mudarat tu rupa ada manfaat dalam. Macam-macam manfaat dia dapat. Seperti misalnya bunga mawar keluar dari pohon duri. Bunga mawar wangi kan, tapi dia keluar pada mana? Pohon duri. Yang dekat pokok tu sangkut duri dia melaung. Tapi dalam duri tu dia keluar bunga yang harum baunya. Dalam bala tu dia dapat harum makrifat dia dengan Allah. Dalam bala tu dapat dalam sengsara diuji tadi, situ keluarnya pancaran nur makrifat dari Tuhan. Itu maknanya dapat benda manfaat besar dalam benda yang kita tengok pada zahirnya keras, sakit, tapi dalam tu dapat benda lain besar. Dan dapat manfaat dalam mudarat. Dalam mudarat dia ada manfaat dalam dia dapat. Buat pelik dia orang menjaga. Seperti bunga mawar keluar dari pohon duri. Duri itu panggil bala lah. Tapi keluar daripada itu pohon bunga yang wangi. Seperti sabda Rasulullah SAW, ma min syar, tidak adalah daripada kejahatan juz'i, yang juz'i itu illa wa yatadammanu khairan kulliyan bihikmatillah. Itu makna. Tidak daripada kejahatan yang juz'i, yang secara juz'u ni, melainkan mengandung akan dia kebajikan yang kulli. Secara keseluruhan dia maknanya dalam bala tu ada nikmat. Satu bala 1000 nikmat ada. Tapi kadang dalam satu pemberian kadang-kadang ada 1000 bala dalam. Dengan dia dapat pemberian Tuhan, dia makin jauh dengan Tuhan. Yang ni tidak, dia kena bala, dia makin dekat. Kedekatan dia dengan Tuhan tu mahal harga dia, dia nak nilai. Apa dia dapat dalam mana? Dalam bala tu dia dapat. Itu maknanya ma min syar juz'i, tidak ada daripada kejahatan dalam bentuk juz'i, melainkan wa yatadammanu, terkandung khairan, kebajikan kullian, secara kulli, bi hikmatillah, dengan semua hikmat Allah Ta'ala. Maka redha olehmu akan qada Allah dan bala, dan jangan engkau takut daripada luput manfaatnya tadi. Dan jangan engkau tuntutkan dia daripada makhluk. Jangan hati kita ni bergantung dengan makhluk dalam bala apa semua ni, bergantung dengan dia. Dan jangan engkau harap melainkan daripada Allah Ta'ala. Menyelesaikan masalah, nak sejahtera apa semua iltijak kita dengan dia je gantung. Allah Ta'ala sangat cemburu hati kita tu bergantung dengan yang lain. Sebab dia surah An-Lik, qalbak billah, tambat hati kamu dengan dia je. Kun bi awsafi rububiyyati muta'alliqan bi awsafi ubudiyyati mutahaqqiqan. Ada kata Ibnu Atta, kun, bentuklah diri kamu, jadikan diri kamu tu bi awsafi rububiyyah, dengan memandang akan sifat ketuhanan pentadbiran dia, muta'alliqan, sentiasa bergantung. Setiap saat kita bergantung dengan awsaf ar-rububiyyah, dia mentadbir segala, mana kita gantung dengan dia. Wa bi awsafil ubudiyyah, dengan sifat kehambaan pula, mutahaqqiqan, kita mantap syariat, dia mantap hakikat, dia bergantung dengan Tuhan. Kemas berjalan dia cantik, seimbang. Supaya apa? Senang hatimu daripada menanggung kehendak dan ikhtiar. Dipulangkan balik dia, serahkan dia, gantung ke dia, habis cerita. Dia segala-gala, bau lapang. Sebab tu orang bila tak kenal Tuhan, dia sengsara. Orang yang tak mengenali Tuhan, hidup dia tak ada keterangan. Tanya lah siapa, senang banyak mana Zahir bertanya ni, semua ada problem tak habis. Pening, dia pening sini, macam pening. Mana tadi? Supaya senang, mana lapang hatimu daripada menanggung kehendak, ikhtiar dan tuntut dan takut. Itu semua 4 perkara ni menghantui hidup itu. Takut sana, takut sini, terkejar sana, berharap sini, berkendak,
pada orang, pada makhluk. Makhluk mana boleh beri kan? Ya, harap-harap tak dapat, dia jadi hakal ni macam-macam. Ya, bergantung dengan dia lepas sekali. Maka kalau kita tahqiqkan olehmu akan maqamir ridha, nasaya hidupmu dalam senang hati. Ya, dan roh kita tenang. Bila kita redha, ya, serah ke dia, tamam. Ya. Dan bahagia dan bersamaan atasmu sakit dan sihat. Itu pakaian lima rifat. Kalau sakit dan sihat dia dah rasa sama je, ya, itu dia masuk lain dan ya, senang dan susah dipandang sama je. Tu. Sama di sisi dia. Sebab kalau tak sama tu, siapa yang mengukur? Nafsu. Nafsu yang ukur. Biasa senang orang dia suka. Biasa sakit sikit dia melepuh. Itu nafsu punya ukur. Tapi kalau ahli makrifat ukur dengan kaca makrifat sama kan. Dua-dua perkara sebenarnya Tuhan nak bagi dia kenal Tuhan dia. Itu dia pandang. Datang bala supaya dia kenal ke dia, beri nikmat pun supaya dia kenal ke dia. Ya, dia beri nikmat supaya kita kenal akan sifat al-bir nama dia. Ya, yang memberi ihsan. Dan bila dia datang balik itu al-kahru. Dia dua-dua tu sebenarnya muta'arifun ilaih. Nak bagi kita makrifat dengan dia sebenarnya. Dia faham tu tak ada apa lah. Ya, sama je bagi dia. Senang sakit tak ada hal lagi dia. Sebab pada awliya dia tenang dan tengok para wali dia tenang, dia ada susah dan jiwa dia lapang, tak ada apa. Ya, dia tak makan seminggu dia lapang hati. Kita tahan puasa sikit orang lupa. Satu orang wali kan seminggu dia tak ada makan. Itu dah minhat dia juga. Ya. Sampai dia punya rasa ibadat tu luar biasa daripada hari-hari lain. Dia memohon kepada Tuhan, ya Allah, Engkau tambahkanlah 3 hari lagi. Dia tambah 3 hari lagi kan. Allah. Maka tiap-tiap napas sebut olehmu akan Allah. Ya. Naik turun napas tadi, ya, serentakkan dia. Iktirankan dia dengan menyebut Ismullahil Azam. Allah. Iktiran serentak. Jadi kita akan takbir serentak Allahu Akbar, maksudnya itulah maknanya. Tarik nafas dengan dia, hembus nafas pun dengan dia. Ya, latihan biar ditamkin. Boleh akan banyak pembukaan dibukakan oleh Allah Taala. Tetap dia bersih macam-macam pentajalian dikurniakan. Maka tiap-tiap nafas sebut olehmu akan Allah dan tinggal olehmu akan marah bagi qada. Apa yang berlaku, latih jiwa kita supaya pandang dia, ada tenang, tak ada apa. Ya. Sampai bala dia rasa nikmat, itu betul dikenal. Supaya jadi engkau daripada ahlillah. Dia minta jadi ahlillah kan. Jadi ahlillah, orang Tuhan. Jadi orang yang hampir yang ada makrifat dengan Allah. Dan kamu rasakan manis redha kepada Allah pada segala perbuatan. Sama ada perbuatan dalam bentuk makna nikmat atau bala, senang, sakit, semua dirasakan apa? Kemanisan itu dibukakan. Ini dipanggil halawatul ma'rifah. Kemanisan makrifat dibukakan oleh Allah. Halawatul qurb, halawatul kashfin. Semua terbuka, kemanisan dibukakan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Habis kemudian Pasrul menyatakan menghinakan diri pula bagi kebesaran Allah. Ini semua dia punya apa ni? Pembukaan besar. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin